Sejarah ringkas kemunculan dualisme pendidikan. Sejarah ini terbahagi kepada dua, iaitu sebelum kedatangan Inggeris dan selepas kedatangan Inggeris. Pada awalnya, sistem pendidikan agama telah wujud. Ia diwujudkan dalam bentuk sekolah Al-Quran dan sekolah pondok. Di sekolah Al-Quran, mereka diajar untuk membaca Al-Quran dan asas-asas agama, seperti sembahyang. Manakala di sekolah pondok pula, mereka diajar ilmu syariah dan ilmu-ilmu alat, seperti ilmu hisab asas sebagai alat untuk mendalami ilmu faraid dan muamalah. Sistem pendidikan sekular pula terbina selepas kedatangan Inggeris pada abad ke-18. Mereka mula menjajah negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Wujud fahaman mementingkan manfaat dikenali sebagai utilitarian, iaitu sesuatu yang bermanfaat pada semua secara zahir sahaja. Memisahkan ilmu agama dengan ilmu bukan agama. Oleh yang demikian, maka wujudnya sekolah jenis pertama dan sekolah jenis kedua. Sekolah jenis pertama ini telah didirikan oleh mubaligh Kristian, bertujuan untuk menarik penduduk pribumi memeluk agama Kristian. Pelajar-pelajar di situ menggunakan kitab Injil sebagai buku teks. Pembinaan sekolah ini kebanyakannya terdapat di bandar. Sekolah jenis kedua pula didirikan oleh pemerintah Inggeris dan sekolah itu diberi nama Free School. Kedua-dua jenis sekolah ini mempunyai pengantar bahasa Inggeris dan mendapat sambutan yang kurang memberangsangkan kerana kedudukan sekolah-sekolah itu jauh dari desa. Oleh sebab sekolah itu kurang mendapat sambutan, pihak penjajah mengambil langkah untuk membuka sebuah sekolah vernakular Melayu dari sekolah Al-Quran yang akhirnya memperlihatkan pengajian agama dipinggirkan. Tetapi malangnya, pendidikan vernakular Melayu tersebut hanya setakat sekolah rendah. Matlamat pihak penjajah adalah memberi pendidikan liberal sekular kepada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat sekolah rendah, pihak Inggeris memberi perhatian kepada kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Peringkat sekolah menengah pula, mereka mewujudkan beberapa jurusan seperti sastra dan sains. Hal ini kerana mereka ingin melahirkan golongan yang memberi khidmat kepada pembangunan ekonomi negara. Untuk mengelakkan daripada sekolah itu mendapat kurang sambutan, pihak Inggeris telah berusaha gigih dalam mengatasi perkara seperti itu agar tidak berulang lagi. Antara usaha yang mereka lakukan adalah mengenakan denda kepada ibu bapa yang tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah dan membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang mempunyai kelulusan dari sekolah tersebut, seperti pion, polis dan sebagainya. Cabaran dari pendidikan barat yang sekular itu mula diberi perhatian oleh pendukung pendidikan Islam menerusi gerakan Islah di Timur Tengah. Dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Tahir Jalaluddin dan Syekh Ahmad Al-Hadi yang pernah menuntut di Timur Tengah membawa idea-idea Islah ke tanah Melayu pada kurun ke-20. Mereka mula mempelopori beberapa buah madrasah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang, membentuk suatu institusi pendidikan bercorak baru, iaitu dengan memberikan pendidikan yang lebih formal dan teratur dengan mewujudkan kurikulum yang lebih luas. Mereka juga telah menerbitkan sebuah majalah Al-Ikhwan yang memuatkan terjemahan Al-Manar dari Mesir dan penulisan makalah dalam akhbar neraca. Tujuan penerbitan majalah ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kaum muslimin tentang pentingnya ilmu syariah dan moden. Akhirnya, usaha mereka telah menubuhkan beberapa madrasah, iaitu Madrasah Al-Hadi di Melaka, Madrasah Al-Mash'ur di Pulau Pinang dan Madrasah Muhammadiyah di Kelantan. Walau bagaimanapun, pengajian madrasah mengalami zaman kegemilangannya selepas Perang Dunia Kedua kerana kekurangan peluang anak-anak Melayu mendapatkan pendidikan menengah vernakular. Kesukaran anak-anak Melayu melanjutkan pelajaran menengah ke sekolah Inggeris dan pendidikan agama tidak terdapat di sekolah tajaan Inggeris. Menjelang kemerdekaan, dengan pelaksanaan Laporan Razak 1956 dan Rahmat Talib 1961, tertubuhnya sekolah rendah dan sekolah menengah kebangsaan.
Wujudnya Akta Pendidikan 1996 Seksyen 50-1 menjadikan pengajaran agama Islam itu satu kewajipan bagi semua sekolah dan institusi pendidikan. Masyarakat Islam mula memberi tumpuan kepada sistem pendidikan kebangsaan dan pulangan ekonomi kepada pendidikan. Kesannya kini, pendidikan agama Islam ditawarkan oleh pelbagai pihak iaitu Kementerian Pendidikan. Ditawarkan di sekolah rendah, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan agama. Kerajaan negeri, sekolah agama negeri, pertubuhan, ABIN, JIM, PAS dan pihak swasta. Juga ditawarkan oleh masyarakat tempatan dan orang perseorangan. Sekolah agama rakyat yang cuba diselaraskan oleh satu lembaga iaitu Lembaga Penasihat dan Penyelaras Pendidikan Islam Lebay yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu 1984. Tajuk seterusnya ialah titik pertemuan antara falsafah kedua-dua sistem. Pada awalnya, sistem pendidikan sekular berjaya melahirkan golongan profesional dalam bidang yang penting untuk pembangunan negara kecuali dalam bidang syariah. Walau bagaimanapun, profesional ini tidak mantap dan kukuh dari segi akidah dan kefahaman agama kerana menekankan nilai utilitarian. Ini telah menimbulkan kesan antaranya keteguhan akhlak mula dipersoalkan dengan membangkitkan kes jenayah Kuala Putih pada tahun 70-an. Iaitu kes skandal Bumiputera Malaysian Finance yang melibatkan RM1 bilion, kes Pan Am dan sebagainya. Peningkatan masalah penagih dadah juga dipersoalkan dan gejala sosial yang menular di kalangan remaja Muslim juga diperkatakan. Antara perbandingan yang terdapat dalam sistem pendidikan sekular dan agama ialah sistem pendidikan sekular hanya tertumpu kepada perkembangan kognitif, utiliti ilmu dan bersifat pragmatis. Sekolah pendidikan ini juga tidak mengambil berat tentang perkembangan diri yang menyeluruh dan bersepadu pada aspek rohani, akhlak dan akidah. Sistem pendidikan agama pula menggunakan metodologi pembelajaran dan pengajaran yang banyak tertumpu kepada penghafazan serta kurang membabitkan matlamat berfikir dan kognitif yang tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan itu saja, sistem ini juga tertumpu kepada ilmu syariah dan tidak mampu melahirkan cendekiawan ekonomi, sains atau ilmu akhlak. Mereka juga kurang diberikan pendedahan kepada bakat kepimpinan dan pendidikan jasmani juga diabaikan. Selepas melihat perbezaan antara kedua-dua sistem pendidikan itu, mari kita ketahui bagaimana terwujudnya penyatuan dua sistem pendidikan tersebut menerusi sejarah pendidikan negara dalam penyatuan dualisme. Pada tahun 1979, laporan Kabinet telah dibuat. Bagi tahun 1987 pula, Penyuratan Falsafah Pendidikan Negara FPN diwujudkan. Dan pada tahun 1989, pelaksanaan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dilaksanakan. Laporan Kabinet dan FPN menggariskan beberapa perkara untuk dijadikan landasan untuk menggubal KBSM. Antara isi laporan yang digariskan adalah, yang pertama, laporan ini menekankan kepentingan pendidikan akhlak dan agama sebagai matlamat pendidikan di samping kepentingan pendidikan untuk pembangunan ekonomi negara. Kedua, menggesa ditangguhkan pengkhususan dalam suatu bidang pengajian dan yang ketiga ialah menekankan keperluan memanjangkan tempoh pendidikan umum dari 9 ke 11 tahun. Perubahan ini dikesan dalam penulisan Rancangan Malaysia ke-6 yang juga merupakan falsafah pembangunan negara yang diilhamkan oleh Perdana Menteri pada tahun 1990. Usaha penolakan fahaman sekularisme dari pendidikan kebangsaan bermula dari laporan Razak dan penolakan secara total oleh falsafah pendidikan negara. Peranan laporan Razak diperkukuhkan oleh laporan Rahmat Talib. Hanya usaha di kulit sahaja. Hal ini kerana pendidikan agama dan akhlak masih lagi tidak mengatasi kurikulum. Falsafah Pendidikan Negara FPN menekankan perkembangan
pendidikan dari segi individu dan masyarakat berasaskan kepatuhan kepada Tuhan. Antara intipati falsafah pendidikan negara (FPN) ialah menolak fahaman sekular dan ingin pendidikan berasaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kedua, menekankan kepentingan pendidikan mengembangkan semua potensi individu seperti jasmani, rohani, intelek dan emosi. Dan yang ketiga ialah menekankan usaha ke arah melahirkan insan-insan yang memiliki ciri-ciri berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia dan berbakti kepada diri sendiri dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Antara fungsi utama penyatuan dua pendidikan adalah untuk menyerapkan nilai-nilai murni yang berasaskan agama-agama rakyat di Malaysia. Seterusnya, untuk menyepadukan ilmu dan kebudayaan sesuatu tamadun dari generasi ke generasi. Kita beralih pula kepada topik seterusnya, iaitu titik pertemuan antara kurikulum pendidikan kebangsaan dan agama. Sebelum itu adalah lebih baik kalau kita mengetahui sedikit mengenai KBSR dan KBSM. KBSR telah diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 1983, manakala KBSM ini pula diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1989. KBSR merupakan daripada dasar pendidikan negara, bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan. Menitik beratkan penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Antara teras-teras KBSR ialah penggabung jalinan, penyerapan, penilaian, penggayaan dan pemulihan. KBSM pula merupakan kesinambungan daripada KBSR yang juga berasaskan 3M dan pengiraan. Hal ini untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berinteraksi, memperkenalkan pemikiran dan penakbulan serta kemahiran menyelesaikan masalah. Diolah melalui 3 bidang, iaitu bidang komunikasi, bidang manusia serta bidang perkembangan diri. Kedua-dua peringkat kurikulum ini mementingkan pembelajaran sepanjang hayat dan aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek terhadap penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni. Oleh kerana Kementerian Pendidikan amat perhatian terhadap sistem pendidikan agama, sistem pendidikan sekolah menengah kebangsaan agama SMKA mula terbentuk pada tahun 1977. Tujuan mereka adalah untuk melahirkan golongan profesional Islam dalam pelbagai bidang, utama seperti kejuruteraan, perubatan, sains dan teknologi. Perbezaan antara kurikulum sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah menengah kebangsaan adalah pengajian bahasa Arab komunikasi dan bahasa Arab tinggi diwujudkan untuk mereka yang berhasrat untuk mendalami jurusan pengajian Islam. Kedua, menawarkan jurusan ulum syariah selain daripada jurusan sastra dan sains. Dan ketiga, mengadakan aktiviti-aktiviti persekolahan termasuk kegiatan kurikulum. Semenjak laporan Kabinet 1979 dibuat, Kementerian Pendidikan telah merangka pelbagai perubahan sebagai usaha reformasi pendidikan bagi KBSR dan KBSM. Usaha reformasi pendidikan bagi KBSR ialah memperkenalkan sistem terus membaca Al-Quran dan memberi penekanan kepada fardu ain menerusi penilaian TOEFL. Bagi usaha reformasi pendidikan KBSM pula, memberikan lebih banyak peluang kepada para pelajar dari sekolah menengah kebangsaan mengambil jurusan pengajian Islam. Kurikulum mata pelajaran pendidikan Islam juga diubah bertujuan untuk menekankan amali daripada penyampaian ilmu serta mendedahkan kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar bukan subjek. Baik, saya Nur Fakirah Ibrahimi akan menangani dualisme pendidikan menerusi perubahan kandungan kurikulum. Yang kedua, masalah kesempitan skop kurikulum sekolah menengah agama. Dan yang ketiga, cabaran masa depan pelajar aliran pengajian agama. Dipetik daripada artikel Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Sejarah Perkembangan dan Cabaran Masa Depan. Baik, yang pertama dalam menangani dualisme pendidikan menerusi perubahan kandungan kurikulum ialah masalah dualisme pendidikan boleh diatasi menerusi anjakan pada ritma terhadap kurikulum pendidikan dan konsep ilmu. Fungsi utama sekolah agama rakyat selain daripada memberi pendidikan falsafah pendidikan Islam
ialah menyediakan prasarana ke arah melahirkan ulama dan cendekiawan agama di peringkat pengajian tinggi. Untuk tujuan tersebut, pelajar ini disalurkan untuk pengurusan di institusi terulung di Timur Tengah, khususnya Universiti Al-Azhar. Alat penting untuk pengurusan dalam bidang ilmu nakli ini ialah bahasa Arab. Justru itu, kajian ke atas sekolah menengah agama rakyat menunjukkan bahawa kurikulum mereka menawarkan masa untuk pengajian bahasa Arab dan ilmu syariah kepada pengajaran mata pelajaran lain dalam nisbah lebih kurang 60-40. Melihatkan perbezaan yang ketara ini sebagai satu usaha ke arah penyatuan dalam bentuk kurikulum adalah dicadangkan supaya bahasa Arab diajar mulai dari tahap 2 sekolah rendah sebagai bahasa asing kedua, supaya dengan kemantapan bahasa itu di peringkat sekolah rendah, bilangan masa yang diperuntukkan baginya di sekolah menengah tidak perlu begitu padat. Pengajaran bahasa Arab juga akan lebih bermakna bagi pelajar ini yang diasuh sejak tahun 1 membaca Al-Quran. Baik, seterusnya ialah kedudukan kurikulum pendidikan sekolah rendah yang perlu dikemaskini. Ini bertujuan bagi mengelakkan kandungan yang kurang sesuai dengan tahap belajar. Ini kerana terlalu tinggi seperti pembelajaran tajwid yang kini ditekankan secara tersurat dan ulangan-ulangan kandungan dari 1 tahun ke 1 tahun yang tidak perlu. Kajian perlu dibuat ke atas kurikulum sekolah rakyat yang kadang-kadang didapati terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tahap murid. Perkara-perkara yang perlu dianggap dan perkara-perkara yang dianggap perlu seperti kelas fardu ain hendaklah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam supaya tidak perlu lagi diwujudkan sekolah agama tambahan sama ada pada waktu pagi atau waktu petang. Terlalu banyak ulangan perkara yang sama akan membosankan pelajar. Apa yang perlu ditekankan kini adalah pengenalan bahasa Arab seperti bahasa alat seperti juga bahasa Inggeris pada tahap 2. Baik, peruntukan perlembagaan negara dalam menentukan bahawa pendidikan adalah di bawah pentadbiran persekutuan dan agama adalah di bawah kuasa negeri. Pendidikan agama Islam terletak dalam persilangan kedua-dua kuasa ini. Penyatuan kedua-dua sistem ini boleh berlaku cuma dengan pindaan perlembagaan yang meletakkan tanggungjawab mengenai pendidikan Islam di bawah senarai bersama. Pengesanan ke arah pindaan ini sudah pun dijadikan satu resolusi dalam Kongres Kebangsaan Pendidikan Islam di Johor Bahru pada tahun 1995. Tapi sehingga hari ini, masalah ini masih belum selesai. Peruntukan perlembagaan ini menyulitkan kerajaan persekutuan mentadbir semua sekolah agama rakyat dan negeri demi kepentingan umat kerana tidak mempunyai kuasa. Permasalahan umat Islam kepada masalah kuasa kerajaan negeri dan persekutuan bukan hanya terhadap kepada pendidikan bahkan kepada undang-undang keluarga Islam. Ini ialah masalah kesepitan skop kurikulum sekolah menengah agama. Satu kajian yang dijalankan ke atas kedudukan sekolah menengah agama rakyat pada tahun 1997 mendapati bahawa terdapat 192 buah sekolah menengah agama rakyat di seluruh negara dengan enrolment pelajar berjumlah 72,324 orang murid dan 3,570 orang guru. Hanya sebilangan kecil daripada mereka ini yang berdaftar dengan kedua-dua agensi iaitu Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Negeri. Keadaan SMR ini berbeza-beza dan di antara masalah yang sering dihadapi ialah kelemahan pentadbiran, kekurangan tenaga pengajar, gaji yang rendah, kekurangan sumber kewangan dan juga mutu pentadbiran yang rendah. Kemudahan fizikal amat mendukacitakan. Sekolah ini pernah ditawarkan menjadi sekolah bantuan kerajaan supaya membolehkan ia menerima bantuan kewangan penuh dari segi gaji pengetua dan guru serta bantuan geran per kapitan. Samping itu, dengan usaha bantuan penuh melayakkan sekolah-sekolah ini menerima penempatan guru terlatih oleh Kementerian Pendidikan KP. Memperoleh bantuan buku teks dan penilaian dan pensajilan yang selaras, syarat yang perlu dipatuhi ialah pelatihan pengetua oleh Kementerian Pendidikan menggunakan pakai kurikulum yang sama dan selaras dengan Kementerian Pelajaran dan tapak sekolah ditukar hak milik dan diserahkan kepada kerajaan atau Kementerian Pelajaran walaupun lembaga pengurus sekolah masih lagi dikekalkan.
Baik, seterusnya, cabaran perkara yang perlu dipertimbangkan. Ialah pertama, memberi keutamaan kepada pelajar sekolah menengah agama rakyat. Ini kerana memandangkan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki atau adakah isu yang terlibat lebih berupa permainan sentimen. Kita menimbulkan hal ini sebab umat Islam sendiri boleh membuat perbandingan di kalangan lepasan sekolah SMAR dan SMKA dari segi kualiti, infrastruktur, kaliber dan pemikiran. Seterusnya ialah memikirkan misi perjuangan sekolah menengah agama rakyat. Kita perlu sedar akan kesan dari perlakuan penjajahan Inggeris kepada umat Islam pada awal kurun ke-20 sehingga umat Islam tercicir dalam bidang pendidikan kerana tidak mendapat peluang belajar di sekolah Inggeris walaupun diminta oleh ibu bapa. Pada waktu itu, penghalang pertama kepada peruntukan ilmu itu adalah kesempitan fahaman umat yang takut ke sekolah yang didirikan oleh pihak misi Kristian dan pemerintah British kerana berfikiran bahawa golongan ini akan mengkritiskan mereka, dan penghambat kedua ialah pihak Inggeris. Mungkin kali ini yang menghambat umat Islam adalah umat Islam jua kerana mementingkan politik dan mempunyai prasangka dan prejudis yang begitu dalam terhadap pemerintah lebih daripada kebajikan anak-anak untuk menghadapi cabaran zaman mereka. Seterusnya, mewujudkan satu institusi atau badan untuk memantau kelulusan pembinaan SMAR. Baik, seterusnya adalah cabaran masa depan pelajar aliran pengajian agama. Yang pertama, masalah untuk memasuki institusi pengajian agama. Masalah untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Baik, keterbatasan tempat di IPT dan disimpulkan dari statistik berikut. Pada sidang akademik 1998, hanya 1,381 tempat terdapat daripada 12 IPT bagi 12,121 calon yang lulus STPM aliran agama. Institusi yang menawarkan tempat pada pelajar lulusan aliran agama di peringkat tinggi terbatas dan mereka tidak dapat memasuki bidang lain kerana subjek yang mereka ambil tidak diiktiraf sebagai kelayakan bidang-bidang tersebut. Ini bermakna bakinya tidak dapat melanjutkan pengajian ke IPT. Memandangkan masalah ini, kita dapat memahami kenapa Kementerian Pendidikan telah mula menggabungkan aliran agama di SMK dengan aliran sains, ekonomi dan teknikal. Seterusnya, cabaran kedua yang dihadapi oleh sistem pengajian Islam berkaitan dengan permasalahan perpaduan negara adalah dalam sebuah masyarakat majmuk bangsa dan agama. Di satu peringkat, kita dapati kerajaan tidak lagi memberi bantuan kepada sekolah menengah Cina bebas dan cuma memberi bantuan kepada sekolah bantuan kerajaan. Tujuannya ialah untuk menggalakkan semua masyarakat Malaysia mengikut sistem pendidikan kebangsaan supaya pelajar dapat disosialisasikan dengan nilai masyarakat Malaysia, dapat berinteraksi dengan kaum lain dan secara tidak langsung dapat memupuk persefahaman antara kaum dan boleh membawa kepada perpaduan negara. Dalam konteks sekolah agama, kita dapati ia memanglah eksklusif kepada satu agama dan dalam bentuk konteks Malaysia. Pada jangka panjang, mungkin perkembangan ini tidak lagi sesuai. Kementerian Pendidikan telah berjaya melahirkan sistem SMKA yang lebih berkualiti daripada sekolah agama kerolaan negeri lain. Usaha wujudkan SMKA dan elektif pengajian Islam di sekolah menengah kebangsaan umum juga menunjukkan bahawa pelajar aliran elektif pengajian Islam boleh dibentuk dalam sekolah umum tanpa pengasingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daina akan membentangkan pembentangan tentang tokoh Islam iaitu Syekh Muhammad Abduh.
Kami akan mengulaskan tentang tokoh daripada artikel, pengenalan pendidikan Islam menurut Al-Sharqawi, iaitu daripada 1993. Pendidikan Islam adalah satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang mendorong manusia untuk menjauhi diri dan sifat-sifat buruk dan mendekatkan diri dengan sifat yang terpuji. Definisi secara menyeluruh adalah pendidikan Islam adalah satu proses membentuk individu dari segi pelbagai aspek rohani, jasmani, akhlak dan emosi bagi melahirkan individu yang bertanggungjawab, berilmu, berakhlak dan sebagainya. Pendidikan Islam ni pertama kali diturunkan oleh Allah sejak pertama kalinya turunnya Islam kepada Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan ajaran Islam. Pendidikan Islam ni dapat melahirkan individu yang melahirkan individu dari segi pelbagai aspek rohani, jasmani, akhlak dan emosi, yang sihat tubuh badan, bertanggungjawab dan sebagainya. Pendidikan Islam juga menekankan pendidikan seumur hidup. Tidak kira apa jenis tindakan, pendidikan secara kamera atau sebagainya. Biografi Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenar adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Tahun kelahiran 265 Hijrah, iaitu pada 1849 Masihi. Bapanya bernama Abduh Khairullah, manakala ibunya bernama Junainah. Syekh Muhammad Abduh ni dilahirkan di sebuah perkampungan yang bernama Marhawah Nasir yang terletak di Antar, Mesir. Syekh Muhammad Abduh dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana, iaitu bapanya bekerja sebagai seorang petani. Biodata Syekh Muhammad Abduh. Pendidikan Syekh Muhammad Abduh telah diawalkan dengan memperoleh pelajaran membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Dengan bergurukan dengan ayahnya, iaitu Abduh Khairullah. Pada usia 2 tahun, Syekh Muhammad Abduh ni berjaya dapat menghafal Al-Quran pada usia 2 tahun, di mana zaman sekarang mungkin susah untuk anak-anak menghafal Al-Quran, susah untuk jumpa. Dan pada usia 12 tahun, Syekh Muhammad Abduh dapat memantapkan hafalan Al-Quran di mana cara hafalannya mungkin lagi mantap. Seterusnya, Syekh Muhammad Abduh ni melanjutkan pelajarannya di Masjid Al-Ahmadi di perkampungannya. Di Masjid Al-Ahmadi ni memberikan pelajaran tajwid, bahasa Arab, fiqh dan sebagainya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh berhenti belajar menyebabkan ia pulang ke kampung halamannya. Syekh Muhammad Abduh berhenti belajar kerana tidak memahami apa yang dipelajari olehnya, kerana ia cuma menghafal tetapi tak ada satu kefahaman. Jadi Syekh Muhammad Abduh mengambil keputusan untuk berhenti dan pulang ke kampung halamannya. Semasa usia 16 tahun, Syekh Muhammad Abduh dinikahkan oleh ibu bapanya pada tahun 1866 Masihi.
di mana Syekh Muhammad Abdul ni dikahwinkan oleh bapanya pada usia 16 tahun. Dan setelah itu bapa Syekh Muhammad Abdul memujuk dan mendorong Syekh Muhammad Abdul untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi akibat tidak faham dengan apa yang dipelajari olehnya, maka Syekh Muhammad Abdul menolak dan melarikan diri ke perkampungan Kanisah Urin, di mana terdapat banyak sahabat dan keluarga ayahnya di sana. Dan kemudian Syekh Muhammad Abdul bertemu dengan Syekh Darwish Khidir, di mana Syekh Muhammad Abdul menjadi perantisnya, belajar dengannya, di mana Syekh Darwish Khidir memujuk dan mendorong Syekh Muhammad Abdul untuk melanjutkan pelajarannya. Maka Syekh Muhammad Abdul melanjutkan pelajarannya semula di masjid perkampungannya, iaitu Masjid Al-Ahmadi, di mana Syekh Muhammad Abdul mula belajar balik apa yang telah ditinggalkannya sekian lama, dan kemudian melanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar yang terletak di Cairo, di mana terdapat pelbagai kitab-kitab yang kepunyaan tokoh-tokoh yang popular, yang bagus kitab-kitabnya, walaupun bukan bidangnya. Kemudian pada tahun 1976, Syekh Muhammad Abdul bertemu dengan gurunya yang baru, iaitu Jamaluddin Al-Afghani. Setelah menamatkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar pada 1879 dengan segulung ijazah al-ilmiyah yang menjadikannya guru atau tenaga pengajar di Darul Ulum. Pada tahun 1882 Masihi, Syekh Muhammad Abdul dibuang negara kerana dituduh melibatkan diri dengan pemberontakan Europi yang bergiat kait dengan pergerakan di bawah Jamaluddin Al-Afghani. Semasa menjalani hukuman, beliau membawa diri ke Perancis dan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa bersama gurunya Jamaluddin Al-Afghani, tetapi tidak dapat diedarkan kerana bertentangan dengan pemikiran di Perancis. Kemudian Syekh Muhammad Abdul menjadi pengajar di Beirut, iaitu guru di Beirut, dan mula bergiat aktif dalam bidang pendidikan, di mana Syekh Muhammad Abdul ini mula terbuka untuk mendalami bidang pendidikan. Dengan antara hasil karya Syekh Muhammad Abdul ni adalah buku Ar-Raddu Al-Dahriyin, terjemahan dari buku berbahasa Parsi, karangan Jamaluddin Al-Afghani, buku Syarul Balaghah, Syarah Manamat Badi' Az-Zaman Al-Hamadani. Kemudian dengan bantuan sahabatnya di Perancis, ia diizinkan pulang ke Cairo dan menjadi hakim di Mahkamah Negeri di Kota Banha. Kemudian menjadi hakim di Mahkamah Negeri Zaqazq Negeri Abidin yang terletak di dalam Kota Cairo. Dan kemudian setelah 2 tahun, Syekh Muhammad Abdul ni menjadi hakim tinggi di Mahkamah Tinggi dan menghasilkan karya Taqrir fi Isyalahil Mahakimi Syariah, iaitu
khususnya dalam bidang pentadbiran agama. Pada tahun 1899 Masihi, Syekh Muhammad Abduni berjaya menjadi mufti di Mesir dan akhirnya beliau wafat iaitu meninggal dunia pada tahun 1905 Masihi. Seterusnya ialah dasar dan corak pemikiran Muhammad Abduh. Apakah dasar dan corak pemikiran Muhammad Abduh? Muhammad Abduh tidak hanya memiliki pemikiran pendidikan yang bercorak moden. Walaupun beliau mempunyai latar belakang, pengalaman dan motivasinya yang kuat untuk memajukan dunia Islam. Pemikiran Muhammad Abduh mencakup dalam berbagai bidang iaitu meliputi dari segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan serta akidah dan keyakinan. Akan tetapi, Muhammad Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Hal ini kerana Mesir pada saat itu penuh dengan taklid, khurafat serta pemikiran yang statis dan penyebabnya adalah hilangnya tradisi intelektual iaitu kebebasan berfikir. Pada saat itu juga, pendidikan tidak diperuntukkan untuk wanita dan mereka berada dalam kebodohan dan penderitaan. Beliau melihat perkara ini adalah disebabkan ketidaktahuan umat Islam pada ajaran agama yang sebenarnya. Jadi menurut Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian dan moral agama individu itu sendiri. Seterusnya, apakah pemikiran Muhammad Abduh mengenai pendidikan? Yang pertamanya adalah menghilangkan dualisme dalam pendidikan. Dualisme adalah salah satu punca yang menjadi penyebab mengapa adanya kemunduran dalam dunia Islam. Kerana adanya fahaman dualisme iaitu pertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum yang dianut oleh umat Islam itu sendiri. Ia memberikan kesan negatif terhadap dunia pendidikan Islam. Jadi, apakah jalan penyelesaian yang diambil oleh Muhammad Abduh? Muhammad Abduh melakukan lintas disiplin ilmu antara kokurikulum madrasah dan sekolah. Dengan ini, jurang pemisah antara golongan ulama dan ilmuwan moden dapat diperkecil. Sebagaimana ia diterapkan pada Universiti Al-Azhar iaitu beliau menyusun atur kembali struktur pendidikan di universiti tersebut. Selepas itu barulah di institusi-institusi pendidikan lain. Jadi, mengapakah beliau memilih Universiti Al-Azhar dahulu untuk menerapkan ataupun menggunakan jalan penyelesaian tersebut? Universiti Al-Azhar merupakan lambang dan teladan pendidikan Islam di Mesir secara khusus dan dunia Islam umumnya ketika itu. Yang keduanya adalah pengembangan kelembagaan pendidikan. Muhammad Abduh mendirikan sekolah menengah kerajaan untuk menghasilkan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Contohnya bidang pentadbiran, ketenteraan dan sebagainya yang diperlukan pada masa itu. Melalui perlembagaan ini, pelajaran agama dan sejarah kebudayaan Islam mula dimasukkan dalam sistem pendidikan. Selain itu, Muhammad Abduh memberikan gagasan baru pada madrasah-madrasah di bawah naungan Al-Azhar dengan mengajarkan mereka ilmu mantik, falsafah dan tauhid. Yang ketiganya adalah pengembangan kokurikulum. Ia meliputi sumbangan dan pemikiran Muhammad Abduh dalam 3 jenis kokurikulum. Yang pertama adalah kokurikulum sekolah dasar, kokurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan, dan seterusnya adalah kokurikulum Universiti Al-Azhar. Di sini saya mengupas
ketiga-tiga jenis kokurikulum tersebut. Salah satu daripada kokurikulum tersebut adalah kokurikulum sekolah dasar. Muhammad Abduh beranggapan bahawa dasar pembentukan jiwa agama sudah dimulai semenjak masa kanak-kanak. Oleh kerana itu, mata pelajaran agama haruslah dijadikan sebagai tunjang bagi semua mata pelajaran. Jadi, bagi membentuk dasar pembentukan jiwa dan peribadi Muslim, ajaran agama Islam adalah sangat penting. Contohnya rakyat Mesir. Rakyat Mesir mempunyai jiwa kebersamaan dan nasionalisme kerana memiliki jiwa dan peribadi Muslim, dan seterusnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan sikap hidup yang lebih baik dan dapat meraih kemajuan. Dengan kata lain, kokurikulum yang ditekankan Muhammad Abduh adalah membaca, menulis, menghitung dan mata pelajaran agama. Seterusnya ialah kokurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Pengembangan kokurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran mantik, falsafah dan tauhid yang sebelum ini tidak boleh diterapkan kerana mereka beranggapan adalah suatu ajaran yang haram pada ketika itu. Seterusnya, Muhammad Abduh memasukkan pula mata pelajaran tentang sejarah dan peradaban Islam agar umat Islam mengetahui berbagai kemajuan dan keunggulan yang pernah dicapai dunia Islam pada masa lalu. Muhammad Abduh mengajarkan pelajaran tersebut di madrasah-madrasah di bawah naungan Al-Azhar. Di rumahnya juga Muhammad Abduh mengajarkan kitab tahzib, al-akhlaq dan kitab sejarah peradaban Eropah. Yang terakhir, kokurikulum Universiti Al-Azhar. Bagi mengembangkan kokurikulum Universiti Al-Azhar, Muhammad Abduh memasukkan ilmu filsafat, logika dan ilmu pengetahuan moden ke dalam kokurikulum Al-Azhar. Jadi persoalannya, mengapa ilmu filsafat, logika dan ilmu pengetahuan moden dimasukkan? Ini bagi untuk menyesuaikan keperluan masyarakat terhadap para lulusan pendidikan pada masa itu. Yang keempat dan yang terakhirnya adalah pengembangan kaedah pembelajaran. Muhammad Abduh mengkritik kaedah hafalan tanpa pengertian yang dipraktikkan di sekolah-sekolah pada saat itu, terutamanya sekolah agama. Jadi, Muhammad Abduh membawa cara baru dalam memperoleh ilmu, iaitu daripada kaedah hafalan kepada kaedah rasional dan pemahaman. Muhammad Abduh turut menekankan pentingnya pemberian pengertian dalam setiap pelajaran yang diberikan. Ia juga mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar, dan Muhammad Abduh turut menjadikan bahasa Arab yang selama ini hanya merupakan ilmu yang tidak berkembang menjadi ilmu yang berkembang dan dapat dipergunakan untuk menterjemahkan teks-teks pengetahuan moden ke dalam bahasa Arab. Muhammad Abduh juga turut membuat sebuah kaedah yang sistematik dalam menafsirkan Al-Quran yang didasarkan kepada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang ada pada masanya dengan nas-nas Al-Quran. Yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kesatuan. Yang ketiga adalah menjadikan surat sebagai dasar untuk memahami ayat. Yang keempat adalah menyederhanakan bahasa dalam penafsiran. Yang kelima adalah tidak melalaikan peristiwa-peristiwa sejarah untuk menafsirkan ayat-ayat yang turun pada waktu itu. Jadi, apakah karya-karya yang ditulis dan diterjemahkan oleh Muhammad Abduh? Antara beberapa karya-karyanya adalah Risalah Al-Waridah 1874, Risalah Al-Tauhid 1897, Tafsir Al-Mana, Naj Al-Balaghah 1885, Maqamat Badi' Al-Zaman Al-Hamdani 1889.
Implikasi pemikiran Syekh Muhammad Abduh terhadap pendidikan. Pendidikan adalah penting untuk setiap manusia bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Oleh itu, antara implikasi pemikiran Syekh Muhammad Abduh terhadap pendidikan adalah kurikulum agama, di mana kemasukan kurikulum agama dalam pada sekolah kebangsaan, di mana setiap individu yang beragama masing-masing hendaklah mempelajari subjek agama di sekolah kebangsaan. Ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang bagi mengelakkan pemikiran dualisme. Kurikulum agama adalah penting kerana pelajar dalam mempelajari sejarah-sejarah agama Islam atau agama masing-masing. Tambahan pula, kurikulum agama dapat membentuk dan mencorakkan individu yang berakhlak dan bertanggungjawab. Kedua, cara pembelajaran. Bagi pemikiran Syekh Muhammad Abduh terhadap pendidikan juga memperkenalkan cara pembelajaran yang berbeza, di mana bagi Syekh Muhammad Abduh ini penghafalan sahaja tidak cukup kalau pelajar atau individu tidak memahami apa yang dipelajari oleh mereka. Oleh itu, dengan pendidikan masa kini, ramai pengajar telah menerapkan cara perbincangan selepas mempelajari setiap subjek. Ini adalah untuk memantapkan kefahaman individu. Kerana bagi penghafalan sahaja tidak cukup. Menurut kajian The Cone of Learning, jikalau dari segi penghafalan hanya manusia akan ingat 10% daripada apa yang mereka baca, manakala dari segi perbincangan atau diskusi, pelajar dapat mengingat apa yang dibincangkan oleh mereka, iaitu 70% daripadanya, di mana ia memberikan impak yang lebih positif daripada penghafalan, di mana diskusi ni pelajar dapat berinteraksi dan bertukar idea dan bertukar isi dan huraian, di mana ingatan mereka lebih kuat berbanding dari segi hafalan sahaja. Kemudian implikasi pemikiran Syekh Muhammad Abduh terhadap pendidikan adalah mata pelajaran. Syekh Muhammad Abduh telah memperkenalkan mata pelajaran geografi, algebra, senihat, matematik dan sebagainya. Kesannya mata pelajaran tersebut digunakan pakai oleh dunia hingga kini. Di sekolah kebangsaan terdapat subjek atau mata pelajaran tersebut, di mana pelajar dapat mempelajari geometri, matematik dan sebagainya yang dapat digunakan dalam rutin harian. Oleh itu, dengan ini pelajar ini dapat digunakan oleh saintis-saintis yang terhebat pada masa kini. Contohnya, NASA menggunakan geometri, matematik dan algebra untuk menghantarkan angkasawannya ke bulan, di mana untuk menghantarkan angkasawan kita perlukan pengiraan yang tepat, pengiraan yang teliti dan sebagainya. Kesimpulan, Syekh Muhammad Abduh merupakan antara tokoh Islam yang banyak memberikan sumbangan kepada umat Islam, di mana contoh-contohnya adalah yang telah saya sebutkan pada implikasi. Dan Allah berfirman, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat
orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Al-Mujadalah ayat 11, di mana Allah mengangkat orang yang berilmu dan berpengetahuan, mengangkat darjatnya. Kerana ilmu berpengetahuan ni kita dapat mengajar belajar dengan perkara apa yang kita tidak tahu. Oleh itu, setiap manusia perlulah mencintai ilmu dan mendapatkan pendidikan, tidak kira apa-apa pun jenis pendidikan, mahupun kemahiran, mahupun dari segi apa-apa sahaja dan sebagainya. Pendidikan ini dapat melahirkan dan membentukkan seorang insan atau individu yang bertanggungjawab, berakhlak, berilmu dan berpengetahuan dan sebagainya. Sekian daripada saya dan Aina.